Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua pelajar cikgu? Cikgu harap semuanya sihat. Pada hari ini kita akan belajar tajuk sistem pencernaan manusia. Pelajar-pelajar, di tangan cikgu ada sepinggan nasi goreng dan juga kari pap. Saja nak bagi kamu rasa lapar? Tak adalah. Tapi cikgu nak tanya satu soalan. Pernahkah kamu terfikir apakah yang terjadi kepada makanan yang kamu makan? Pelajar-pelajar, sebentar tadi cikgu bertanyakan soalan, apakah yang terjadi kepada makanan yang kamu makan? Ya, makanan yang kita makan atau yang kamu makan akan dicernakan. Kita akan belajar sistem pencernaan manusia dimulakan dengan maksudnya. Apakah maksud pencernaan makanan? Pencernaan makanan ialah proses penguraian makanan yang kompleks dan besar kepada molekul-molekul yang lebih kecil, ringkas dan boleh larut supaya dapat diserap ke dalam sel-sel badan. Contohnya, kamu lihat nasi di bawah ni. Ini ialah nasi dagang. Ada nasi dan juga ada ikan. Ikan dan nasi ni adalah makanan yang kompleks. Jadi, ia perlu diuraikan kepada molekul yang lebih ringkas dan akhirnya dapat diserap ke dalam sel-sel badan. Jom kita lihat jenis pencernaan. Ada berapa sebenarnya jenis pencernaan ni? Ada dua rupanya, iaitu pencernaan fizikal dan pencernaan kimia. Jom kita lihat pencernaan fizikal. Maksud pencernaan fizikal ialah proses pemecahan makanan yang dimakan kepada cebisan-cebisan kecil di dalam mulut dengan bantuan gigi, lidah dan juga air liur. Ianya melibatkan proses peristalsis. Kita lihat ada kanak-kanak di sebelah kanan ni. Ianya sedang makan mi. Kanak-kanak ni sedang makan mi. Mi ni dalam bentuk yang kompleks. Jadi ia akan dikunyah dengan bantuan gigi. Dibantu dengan lidah dan juga air liur sehinggalah menjadi cebisan yang kecil. Kita lihat apakah maksud peristalsis. Peristalsis ialah proses pengecutan dan pengenduran otot secara berturutan pada salur pencernaan untuk menolak makanan. Jom kita lihat pencernaan kimia. Maksud pencernaan kimia ialah proses penguraian makanan daripada molekul-molekul kompleks kepada molekul yang lebih ringkas dengan bantuan enzim. Apakah maksud enzim? Enzim ialah bahan di dalam badan yang menggalakkan tindak balas kimia dalam sistem pencernaan. Ini adalah rajah enzim. Pelajar-pelajar, jom kita lihat perbandingan antara pencernaan fizikal dengan pencernaan kimia. Baiklah, di bahagian tengah ni, dia ada dua bulatan tengah ni. Ini menunjukkan persamaan di antara pencernaan fizikal dan juga pencernaan kimia. Apakah persamaannya? Iaitu berlaku pemecahan makanan dan yang kedua berlaku di dalam salur pencernaan. Sebelah kiri adalah perbezaan dan juga sebelah kanan juga adalah perbezaan. Perbezaan antara pencernaan fizikal dengan pencernaan kimia ialah untuk pencernaan fizikal berlaku di dalam mulut sahaja. Yang kedua, tidak melibatkan enzim. Bagi pencernaan kimia pula, ia berlaku di dalam mulut, perut, duodenum dan juga di dalam usus. Dan untuk pencernaan kimia melibatkan bantuan enzim. Sekarang kita akan lihat struktur sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia terdiri daripada satu tiub yang disebut sebagai salur pencernaan dan beberapa organ lain seperti hati, pundi hempedu,
dan juga pankreas. Salur pencernaan ialah tiup panjang yang bermula dari mulut dan berakhir di dubur. Cikgu ingin kongsikan mnemonik yang sangat-sangat best supaya pelajar mudah ingat urutan aliran makanan daripada mulut hingga ke dubur. So formulanya ialah Mak Esa pakai deodoran untuk ketiak untuk bagi rasa dingin. Mak untuk mulut, Esa untuk esophagus, pakai untuk perut, deodoran untuk duodenum, untuk ketiak usus kecil, untuk bagi usus besar, rasa rektum dan dingin dubur. Jadi formulanya Mak Esa pakai deodoran untuk ketiak untuk bagi rasa dingin. Pelajar semua tolong hafal ya. Pelajar-pelajar boleh lihat aliran makanan bermula dari mulut dan berakhir di dubur. Kita lihat satu persatu yang dimulakan dengan mulut. Okey, makanan dikunyah oleh gigi, cebisan makanan dilembutkan oleh air liur, dan amylase liur dalam air liur menguraikan kanji kepada maltosa. Kita tengok macam mana pengunyahan makanan di dalam mulut. Sekarang kita akan lihat pula esophagus. Makanan yang memasuki esophagus disebut sebagai bolus. Okey, semua pelajar tolong ingat ni perkataan bolus. Okey, B-U-L-U-S, bolus. Proses peristalsis pada dinding esophagus menolak bolus untuk masuk ke dalam perut. Jadi istilah penting di sini pelajar mesti ingat ialah bolus, iaitu berbola makanan. Okey, pelajar boleh lihat sekarang ni bolus sedang menuruni. Okey, esophagus sehinggalah ke perut. Seterusnya kita akan lihat perut. Dinding perut merembeskan protease dan juga asid hidroklorik. Okey, apa pentingnya asid hidroklorik di dalam perut? Asid hidroklorik mengaktifkan protease dan membunuh bakteria di dalam makanan yang masuk ke dalam perut. Protease mencernakan protein. Okey, dia akan cernakan protein kepada polipeptida. So, tolong ingat banyak istilah-istilah yang mungkin baru bagi pelajar di dalam bab 3 ini ya. Makanan yang menjadi separa cecair disebut sebagai KIM. Jadi istilah penting di sini ialah KIM, iaitu makanan separa cecair. Okey, makanan separa cecair. Kita lihat di sini. Okey, ini ialah perut kita. Alright. So nampak tak, ini adalah bakteria yang cuba masuk ya ke dalam perut. So bakteria tidak boleh hidup di dalam perut yang berasid. Okey. Kerana apa? Sebab ada asid hidroklorik tadi, maka di dalam perut ni berasid, maka bakteria tidak boleh hidup. Kita akan lihat duodenum. Makanan memasuki bahagian pertama usus kecil, iaitu duodenum. Okey. Hati menghasilkan jus hempedu dan disimpan di dalam pundi hempedu. Jus hempedu mengimulsikan lemak menjadi titisan-titisan kecil dan menetralkan asid di dalam KIM. Okey, pelajar boleh lihat di sini ialah duodenum. Ini adalah bahagian pertama usus kecil. Pankreas menghasilkan jus pankreas yang mengandungi enzim, amylase, protease dan juga lipase. Yang ini ya, yang warna kuning dekat sini ni, yang macam bentuk daun ni, ini ialah pankreas. Amylase pankreas mencernakan kanji menjadi maltosa. Ini pelajar-pelajar mesti ingat. Protease pula mencernakan polipeptida. Okey, ada A kat sini ya. Polipeptida menjadi dipeptida, dan lipase, enzim lipase mencernakan lemak menjadi asid lemak dan gliserol. So pelajar mesti ingat untuk enzim dia ada ejaan atau huruf yang berakhir dengan ASE. Okey, amylase ASE, protease ASE dan lipase ASE.
Kalau cikgu nak bagi kamu ingat, kamu mesti hafal ASE. Aku sayang emak. Sekarang kita akan lihat hati ya. Tadi cikgu dah beritahu tentang fungsi hati. Ini adalah hati kita. Okey, dibesarkan ke sebelah kanan ni. Alright. So hati ni menghasilkan apa cikgu sebut tadi? Okey, menghasilkan jus empedu dan disimpan di dalam pundi hempedu. Alright, yang hijau ni, ini adalah pundi hempedu. Dan yang bentuk macam daun ni ialah pankreas. Sekarang kita lihat usus kecil. Okey, usus kecil merembeskan enzim apa? Maltase, protease dan juga lipase. Banyak nama enzim yang pelajar kena ingat ya. Maltase mencernakan maltosa menjadi glukosa. Protease pula mencernakan dipeptida menjadi asid amino. Dan lipase mencernakan lemak menjadi asid lemak dan juga glycerol. Okey, nampak ini adalah usus kecil kita ya. Yang berdekatan dengan usus besar, yang kawasan ini sahaja ya. Seterusnya kita akan lihat usus besar. Ini adalah usus besar. Ini dia punya struktur. Makanan yang tidak tercerna akan memasuki usus besar. Proses penyerapan semula air berlaku di usus besar ya. Okey, nampak ni. Yang keluar ni ialah penyerapan semula air. Okey, berlaku di usus besar. Seterusnya ialah rektum. Makanan yang tidak tercerna dikenali sebagai tinja akan memasuki rektum dan tersimpan sementara di dalamnya. Okey, dia disimpan sementara sebelum dibuang ya. Yang mana satu rektum? Yang ni. Ni rektum. Okey, ni adalah rektum. Seterusnya ialah dubur. Okey, ataupun anus ya. Tinja disingkirkan dari badan melalui dubur. Dan proses tinja keluar daripada dubur ni kita namakan sebagai penyah tinjaan. So dubur ni ialah struktur ni yang paling hujung sekali Okey, paling hujung sekali. Seterusnya kita tengok enzim. Okey, apa dia enzim ni sebenarnya? Badan kita menghasilkan enzim untuk mempercepatkan tindak balas pencernaan makanan. Jadi contoh-contoh atau nama dia tadi, amylase, protease, lipase adalah contoh enzim dalam pencernaan. Enzim diperbuat daripada apa? Ya, daripada protein. Tanpa enzim, proses pencernaan makanan berlaku dengan kadar yang rendah. Okay, ini contoh enzim dia punya struktur ya. Okey, bahagian yang terakhir ialah tindakan enzim pencernaan. So, cara kamu nak baca ya tindak balas ni ialah yang pertama ni ialah amylase. Amylase mencernakan kanji kepada maltosa. Alright. Maltase pula mencernakan maltosa kepada glukosa. Glukosa ialah unit ringkas bagi karbohidrat ya. So, kat sini protease pula akan mencernakan protein menjadi polipeptida. Protease juga akan mencernakan polipeptida kepada dipeptida. Dan protease juga akan mencernakan dipeptida kepada asid amino, yang mana asid amino ni ialah unit ringkas bagi protein. Last sekali, enzim lipase atau lipase akan mencernakan lemak menjadi asid lemak dan juga glycerol. Ini adalah unit ringkas bagi lemak. Cikgu harap semua pelajar faham dengan video ini. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.